Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan pada Yang Berhormat Jason Heng, Adun Kawasan Jawi, kepada Yang Bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai, Datuk Rozali, pada semua ahli majlis yang termasuk juga David Marshall, Whip ahli majlis MBSP dan semua ahli majlis lain yang turut hadir. Terima kasih kepada semua anggota-anggota dan petugas-petugas dan wira-wira hadapan saya yang hadir pada pagi ini, di mana saya berada di Majlis Bandaraya Seberang Perai. Terima kasih kerana menjemput saya untuk acara yang ringkas pada pagi ini, tapi yang juga penting. Pada pagi ini ingin saya nyatakan saya gembira dengan satu fakta, iaitu bahawasanya kita lihat ada satu penurunan dalam number kes-kes COVID-19 yang berlaku. I'm very happy to be here to announce and to acknowledge the reduction in the numbers. Kita masih lihat pada satu angka 4 digit di seluruh negara, tapi daripada 4,000 apabila ia jadi, beberapa hari sebelum ini ia telah sekarang turun kepada 2,000 2 hari berturut. Tetapi itu bukan bermaksud kita boleh ambil ringan COVID-19. Ia masih dalam ribuan. Sila faham. Kerja kita belum habis. Although the numbers have gone down from about 4,500 before to now over several days 2,000, it is still in the thousands. So we cannot take this lightly. We cannot be complacent in our war against COVID-19. There is still a lot more to be done. Tetapi selain daripada saya hendak tegas minta semua agensi penguatkuasaan kita pastikan SOP itu dipatuhi, di mana saya ingin ucapkan terima kasih pada Datuk Bandar di sini, di seberang, juga di pulau, kerana kita telah pun lakukan setakat ini 1.52 juta pemeriksaan di kemudahan awam kita seperti pasar awam, kompleks penjajah, restoran dan sebagainya. 1.252 million checks have been conducted since 18th of March 2020. Sejak 2020, 18 Mac. Bukan senang tugasan kita. Para petugas wira saya di lapangan, itulah sebab saya ada di sini pada pagi ini. Kerana hendak beri pengiktirafan yang tertinggi kepada mereka. Kerana mereka lah saya pasti dan percaya menyebabkan kita dapat turunkan kes COVID-19 ini. Tetapi kita masih ada kes. Jadi kita tak boleh lena, kita perlu tegas dan berusaha. Kerana di Pulau Pinang saya pasti dengan usaha kita, kita boleh jadi zon hijau sekali lagi. I am very confident and that is our target. Itu sasaran kita untuk jadi satu zon hijau sekali lagi. Kita negeri yang pertama mempunyai rekod yang tertinggi 104 hari zon hijau. Saya percaya kita boleh lakukan sekali lagi. Dan kalau kita lihat pada Pulau Pinang, walaupun kita ada kes yang ada digit 3, tetapi beberapa hari sudah kita lihat ia turun kepada digit 2. Tapi ingat pada semua, satu hari sebelum ini, satu kala sebelum ini, kita ada kes kosong untuk 104 hari. Dan saya percaya dengan kita sikap kekeluargaan, jaga kita bersama, kita boleh capai itu sekali lagi. We have to be firm, to be fair. And I thank Council Mayor here today for having me. And of course,
Kita sebagai petugas dan wirahadapan, tugas kita adalah untuk pantau agar SOP itu dipatuhi. Tapi yang terpenting adalah siapa? Adalah rakyat, kerana mereka perlu patuhi SOP. We can only monitor to see it is complied. In Penang, saya gembira untuk nyatakan, saya tahu mungkin para media saya, thank you so much wakil media juga yang hadir, mereka juga petugas hadapan. Not easy for them to come out and be here with me. But thank you for coming here today in Seberang. Di bahagian seberang, kita ada 843,000 pemeriksaan yang telah dilakukan. Dan kita lihat satu kadar pematuhan 99.38% in Seberang. To date, since 18th of March, we have some 843,000 checks conducted at such public facilities like markets, like hawker centers, like restaurants. And we have seen a very good discipline compliance, some 99.38% pada rakyat Seberang Perai. Satu tepukan pada mereka. Di bahagian pulau, 673,000 pemeriksaan setakat ini sejak 18 tahun sudah. Dengan satu kadar pematuhan 99.73%. Satu tepukan pada mereka juga. Ini adalah satu disiplin yang kita perlu kekalkan. We have to continue and comply with SOPs. This is a discipline which I hope we will continue with Penangites. And I know, saya yakin rakyat Pulau Pinang akan terus dengan disiplin ini. Ingin saya nyatakan bahawasanya tadi kita mula dengan nyatakan tentang inisiatif-inisiatif pintar kita di seluruh Pulau Pinang. Di mana untuk makluman semua, inisiatif pintar ini penting dalam keadaan peperangan kita terhadap musuh nombor satu kita iaitu COVID-19. These initiatives, these smart initiatives are very important. Don't take it lightly. I said it even pre-COVID. I think you all will remember. Before COVID, I already said it is important. But now it is even more important. Ya, menjadi lebih penting. Jadi kita perlu lihat bagaimana kita boleh gunakan inisiatif tersebut. Dan gembira saya berada di sini MBSP pada pagi ini untuk lihat satu lagi inisiatif tersebut yang sedang dilaksanakan pada pagi ini di MBSP. Saya ingin sudahi dengan sentuh apa yang saya mulai dengan, iaitu saya berada di sini untuk memberi pengiktirafan kepada semua petugas dan wira hadapan saya. Datuk Bandar petugas hadapan saya. Yang berhormat memang petugas hadapan kita. Wakil media petugas hadapan kita. Semua ahli majlis saya petugas hadapan kita. Dan semua anggota-anggota beruniform saya di depan saya sekarang petugas wira hadapan saya. Mengapa saya sebut ini? I would like to just say that I'm here today to acknowledge and give tribute to all our frontliners. I have done that before and I will continue to do it again. Today we are here at MBSP. Saya telah pun berada di MBSP. Saya telah pun berada dengan anggota polis di Pulau Pinang. Dan pada hari ini di MBSP, in fact MBSP saya sepatut datang sebelum ini. Tapi memandangkan ada beberapa keadaan yang tak boleh dielakkan, hari ini sampai juga. Thank you so much to all our frontliners. Dan pada hari ini kita akan beri beberapa bantuan keperluan asas 1,000
paket akan diagihkan pada semua frontliner di MBSP yang akan diputuskan oleh Datuk Bandar. Dan ini merupakan daripada 2,500 keseluruhannya MBPP, MBSP dan juga polis yang saya sendiri sebagai exco beri, yang berjumlah RM85,000, nearly 100,000, in fact 85,000 that I have decided from my exco allocation. They deserve it. Saya begitu pasti mereka berhak kepadanya. Betul atau tidak? Satu tepukan kepada semua wirahadapan kita. Saya ingin nyatakan apakah hala tuju kita di peringkat ini. Yes, kepentingan awam, kepentingan keselamatan, kesihatan itu adalah keutamaan kita. Memang di peringkat ini soal dia, kita akan terima vaksin tak lama lagi. Itu apa yang akan berlaku. We will be receiving the vaccine soon. Saya dinyatakan ataupun kita pun telah lihat pengumuman daripada pusat bahawa ia akan sampai pada akhir bulan ini. Dan kita juga telah dengar pengumuman yang akan dilaksanakan dalam 3 fasa. We have heard that it will be conducted in 3 phases. The first phase will be for frontliners. Fasa utama adalah untuk para petugas dan wirahadapan kita, iaitu mereka yang beruniform, juga YDs also, but I told them don't worry about me, I worry more about you. Apparently they are on the list. You also most likely ahli majlis. Semua petugas hadapan kita akan diberikan vaksin dalam fasa pertama yang bermula pada akhir bulan ini. Yang kedua adalah untuk warga emas. Ini telah pun diumumkan. Dan kita tahu ada timeline garis masa dia, kita harap ia akan berlaku dengan secepat mungkin. Dan yang baki akan kepada semua rakyat. Kita harap hampir 80% akan diberikan vaksin tersebut. Itu penting. Saya hendak nyatakan ini dalam ucapan saya kerana itulah hala tuju sekarang kita. Dan saya harap dan saya yakin kerajaan pusat akan pastikan itu berlaku. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka kerana kita telah tunggu lama. Di Singapura, hampir 500,000 telah pun divaksin sekarang. Ataupun sangat 300,000. Di United States, Amerika Syarikat, hampir 50 juta telah pun divaksinkan dalam tempoh 1 bulan. So kita perlu ambil berat ini, pastikan ia dapat dilaksanakan dengan cepat. Kerana ini sudah pun berlaku di semua tempat, di lain tempat di dunia. Bukan saja di negara jauh, tetapi di negara jiran kita. So itu yang penting. So I just hope that the federal government will continue with their work. We thank them. There is no doubt about that. Kita ucapkan terima kasih. Tetapi percepatkan proses kalau boleh. Terutamanya terima kasih pada frontliners kita, petugas wirahadapan, di mana saya berada di sini untuk ucapkan terima kasih kerana tugasan mereka. Dan saya harap mereka akan dapat vaksin secepat mungkin. That is the point that I'm here for today. And of course, the other kategori lain, warga emas dan sebagainya, kita juga cuba percepatkan secepat mungkin. So dengan kata itu, ingin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Bandar saya, Datuk Rozali Mahmud. Thank you so much. Terima kasih kerana jemput saya ke acara ini yang begitu penting pada saya. Selalu saya nyatakan, Majlis Bandaraya Seberang Pride selalu menerajui dari banyak sudut. Dan kita lihat lagi satu sudut pada pagi ini, iaitu pelancaran scam Park and Pay.
something that is the first of its kind in the whole of the country. Satu lagi, tepukan pada Datuk Bandar. So dengan kata-kata itu ingin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua wira dan petugas hadapan saya. Saya doakan kita kekal sihat, kita kekal selamat. Please stay safe. Please stay healthy for yourselves, for your family, for the community, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Dan dengan itu saya ingin jemput Yang Berhormat Jason nyatakan sepatutnya. Terima kasih Saudara Jadi, merupakan Esko Kerajaan Tempatan Negeri Pulau Pinang. Yang bahagia Datuk Bandar, Datuk Surveyor Haji Rojali, Setiausaha MBSP, Wan Hajia Rosnani, para ahli majlis dan semua wira-wira MBSP, selamat pagi kepada semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua wira-wira MBSP seperti mana yang dikatakan oleh YB Jadid, tanpa pengorbanan kepada masa-masa ataupun tanpa usaha daripada wira-wira kita, negeri Pulau Pinang tidak akan berjaya untuk membanteras COVID-19. So di sini kita dapat lihat inisiatif-inisiatif yang diusahakan oleh MBSP, khasnya bagi menggunakan teknologi pintar ini. Dan sini juga saya ingin berkongsi dengan semua di mana di kawasan Jawi sebenarnya terdapat beberapa hotspot untuk hotspot bagi illegal dumping, iaitu sampah haram. Saya rasa di seberang Perai juga wujud, bukan sahaja di kawasan Jawi, tetapi dengan inisiatif MBSP dan kebenaran daripada Datuk Bandar, di kawasan Jawi saya telah cuba untuk memasang satu CCTV yang dapat kita mengawal keadaan. Disebabkan kawasan itu memang terdapat banyak longgokan sampah haram, dan setelah memasang CCTV ini dengan 24 jam kita dapat lihat melalui handphone. So keadaan bertukar 100%, menjadikan kawasan itu di mana sekarang keadaan di sekarang memang terkawal dan bersih, dan saya rasa ini memang satu inisiatif yang baik sebab kita dapat membantu MBSP untuk selain daripada menjaga kebersihan, kita juga dapat membantu MBSP untuk mengawal, especially terutamanya sampah-sampah daripada kilang-kilang, factory waste. Biasanya kontraktor akan buang di kawasan-kawasan yang tidak dapat kita ketahui. Seperti di kawasan ini, saya telah memasang CCTV. Saya rasa ini adalah first pilot project di kawasan saya. Saya akan pasang lebih banyak lagi di kawasan hotspot area lah. So kita pun berharap di kawasan lain juga dapat menjalankan projek ini, sebab memang kalau ada banyak longgokan sampah haram, dia akan menyusahkan bila-bila MBSP kita. So dengan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bila-bila MBSP, khasnya kepada Datuk Bandar dan Setiausaha MBSP Puan Hajia Rosnani, supaya dapat membantu especially seberang Perai untuk membanteras COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat Jason Heng, kawasan Jawi, atas ucapan beliau tadi. Seperti mana saya nyatakan bahawasanya dalam peperangan kita terhadap COVID-19, begitu penting kita menggalas semua inisiatif pintar yang kita ada.
I've said that in this war against COVID-19, it's important for us to embrace smart initiatives and technology. Dan apabila Yang Berhormat Jason ucap tadi, beliau nyatakan satu perkara yang begitu penting. Di mana ada projek perintis di kawasan beliau, iaitu CCTV yang dipasang yang sudah pun berjaya dan berkesan untuk melihat tiada pembuangan sampah haram, illegal dumping. Dan itu adalah satu daripada perkara pokok yang kita hendak guna CCTV secara khusus. Tetapi ingin saya nyatakan, di bahagian seberang perai, setakat ini di seluruh negeri Pulau Pinang kita ada 1,200 lebih CCTV yang telah dipasang. Di bahagian seberang perai sahaja 242. In seberang perai alone, we have 242 CCTVs already mounted. Dan daripada itu, kita punya usaha bukan saja kita ada CCTV, tapi kita hendak pertingkatkan keberkesanannya, iaitu the technology of the CCTV to have video analytics, di mana ia boleh kesan cam wajah, dia boleh cam kereta dan sebagainya. Dan sudah pun di seberang 25 telah dinaik tarafkan dan kita harap ia boleh diteruskan. We hope that the upgrades will continue. Out of 242 now 225. Why is this important and what is the relevance to COVID-19? Saya ingin nyatakan pada Datuk Bandar, saya telah nyatakan sebelum ini, apabila kita ada CCTV, salah satu daripada SOP kita yang terpenting adalah untuk pastikan penjarakan sosial. Pastikan CCTV itu ada di hotspot, di mana ada banyak orang selalu berhimpun. Apabila itu berlaku, kita ada CCTV, kita boleh panggil anggota penguatkuasa kita untuk pergi meleraikan mereka. Look at it that way. It is already being done in Penang on the island. I think it is also being done here now. Itulah bagaimana kita gunakan teknologi dan inisiatif pintar untuk lawan COVID. Very simple example. And I'm very happy to note that we have 242 CCTVs on seberang, already mounted, 25 with video analytics. Very, very amazing. Congratulations, Datuk. And dengan itu ingin saya silakan Datuk Bandar untuk nyatakan sepatah dulu. Silakan. Terima kasih YB Tuan Jadik Sendio, Ahli Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, YB Jason Heng, Adun Jawi, Ahli Majlis Whip Parti Cik David Marshall, Cik Ahmad Rizal dan juga Cik Muhammad Suzuki, serta semua ahli majlis, Puan Setiausaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan dan rakan-rakan media yang saya kasihi. Saya ingin memberi keyakinan kepada penduduk seberang perai yang berurusan di kaunter MBSP supaya anda tidak perlu bimbang. MBSP telah melaksanakan setiap hari sanitasi di ruang-ruang yang disentuhi oleh pelanggan, iaitu sebanyak 9 hingga 18 kali sehari. Dan dalam pada itu kita telah kita telah mengadakan kaunter dibuka pada hari Sabtu dan hari Ahad dari jam 8 hingga 12 tengah hari tiap-tiap hari sehingga 28 Februari. Pada hari ini biasa dibuka dari jam 7.30 hingga 4.30 petang. Oleh itu saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, tempoh ini adalah tempoh pembayaran cukai. Jika dibayar selepas 28 Februari akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Saya berharap bayarlah mengikut tempoh yang ditentukan. MBSP telah menghantar 72,227 cyber bill. Dengan itu tak perlu datang kaunter, boleh bayar di rumah, bila boleh pilih masa mana nak bayar. Anytime. Our counter is working 24/7/52. That means all the time is working. 72,227 cyber bill telah pun dikeluarkan kepada pelanggan.
Bagi yang tidak menerima cyber bill, saya harap tuan-tuan dapat mengemas kini dengan memasukkan nombor telefon atau email ke dalam akaun anda. Kita akan hantar menggunakan cyber bill. Caranya hanya mudah. Kita hantar hard copy bill melalui post. Di atas bill ada QR code. Scan pada QR code dan di situ boleh mengemas kini maklumat peribadi dengan MBSP tanpa perlu datang ke kaunter MBSP. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, saya amat berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada penduduk Seberang Perai yang telah menyambut baik saranan ini, dan pada tahun ini sahaja 69.55% transaksi berlaku secara online. Pada tahun ini sehingga hari ini, iaitu sehingga Februari, 69.55% transaksi berlaku secara online. Berbanding dengan tahun 2020, 57.61%, manakala pada tahun 2019, 46.32%. Peningkatan yang begitu tremendous increase, peningkatan yang begitu mendadak adalah hasil kerjasama anda yang prihatin untuk mematuhi SOP semasa PKP dan mengikuti program-program MBSP melalui Seberang Perai City Channel. Yang berhormat, MBSP menyediakan RM10,000 cash tunai bagi hadiah bertuah bagi pembayar cukai secara online, RM5,000 hadiah kedua, RM3,000 hadiah ketiga, RM2,000 hadiah keempat, dan RM1,000 hadiah kelima hingga 10. Manakala yang lain-lain adalah berbentuk in-kind. Bagi pembayar lesen perniagaan, RM3,000 hadiah pertama, RM2,000 hadiah kedua, dan RM1,000 hadiah ketiga. Gunalah online, anda akan dibantu dengan wang tunai, terutama sekali semasa COVID-19. Pagi tadi saya telah kenalkan option baru, saya tak ingin mengulangi lagi, iaitu scan, pay and park and pay. Scan, park and pay. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian. Saya juga ingin memaklumkan bahawa ada dua pasar awam yang telah kita perketatkan SOP, iaitu dengan menggunakan kad untuk masuk ke pasar awam berkenaan, iaitu pasar awam Bukit Mentajam dan pasar awam Taman Berjaya, supaya setiap masa hanya ada 250 hingga 300 pengunjung sahaja. Kalau tidak dikawal, akan ada 1,200 hingga 1,500 pengunjung pada setiap masa. Oleh itu saya ingin menyuruh kepada semua penduduk Seberang Perai, marilah kita patuhi SOP sepenuhnya, dan saya juga ingin ucapkan terima kasih. Selama ini memang penduduk Seberang Perai mengamalkan SOP yang ketat. Tahniah kepada anda semua. Tahniah kepada YB yang selalu kempen untuk mematuhi SOP, juga YB kawasan, khususnya YB Jason, ahli majlis dan juga Puan Syusa. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Bandar, Datuk Rozali Mahmud dan keseluruhan pasukan beliau. Pada wira-wira dan petugas hadapan kita, saya tidak mahu melengahkan masa kerana saya di sini untuk memberi sedikit pengiktirafan melalui bantuan keperluan asas pada mereka. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan teruskan dengan acara tersebut. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya kita akan teruskan acara kita pada pagi ini kepada simbolik serahan bantuan pek makanan yang disumbangkan oleh Yang Berhormat Tuan Jadik Simdio, Anak Lelaki Kapasing, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Baiklah hadirin sekalian, hari ini kita akan menyerahkan 10 pek makanan. Penerima yang pertama, kita persilakan Encik Mak Saad bin Said. Yang kedua dipersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rahim.
Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Nasir bin Abu Bakar. Seterusnya dipersilakan Encik Norizman bin Ismail. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Bilal Hafiz bin Din. Silakan Encik Muhammad Nazri. Silakan Saudari Zaimas Awina. Dipersilakan Encik Muhammad Fatahi. Dipersilakan Encik Muhammad Hafizi. Dan dipersilakan Encik Muhammad Najmi. Untuk makluman hadirin sekalian, Frontliners kita pada hari ini kita ambil daripada Frontliners yang bertugas di sekitar Bandar Perda, dan untuk baki kita akan sumbangkan, kita akan sampaikan selepas ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat dan juga Datuk Bandar.